رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, kita muka surat ke-8, anak-anak yang dikasihi sekalian, adalah ilmu usuluddin itu ialah terlebih tinggi mulianya daripada sekalian ilmu, kerana bicara kepada yang bersangkut paut dengan zatnya ta'ala, daripada adanya dan sedianya. Iqra' ila akhirih. InsyaAllah kita nak sambung ni peringatan musannif pengarang kita mengenai bab mengaji ilmu. Jadi ada ilmu istilah usuluddin, furu'uddin. Dalam banyak-banyak ilmu tauhid lah paling besar sekali, kerana tanpa ilmu tauhid gagal ilmu-ilmu yang lain. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita, lapangan dada kita dapat capai tauhid pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi sambungan kita, dia kata anak-anak yang dikasihi sekalian adalah ilmu usuluddin itu, maksudnya ilmu tauhid itu, ilmu mengenal Allah itu, ilmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ilmu nak ambil faham kalimah syahadah ni ialah terlebih tinggi mulianya, maksudnya dia ialah ilmu yang paling mulia, paling tinggi daripada sekalian ilmu. Banding dengan ilmu-ilmu lain, ilmu tauhid lah paling tinggi sekali. Pasal apa pula ilmu tauhid tinggi sekali? Kerana bicara kepada barang yang bersangkut paut dengan zatnya Allah Ta'ala. Kerana ilmu tauhid bicara Allah, tiada dah nisbah ilmu yang lebih mulia kalau nak dibicarakan selain daripada bicara mengenai Allah. Prinsip mesti pegang tu tak? Sebab Allah paling mulia, tentulah apa-apa membicarakan tentang nak tauhidkan dia. Itu atas istilah berlapik sikit lah kan. Nak bicara macam mana nak mentauhidkan Allah Ta'ala, tauhidkan zat Allah, tauhidkan sifat Allah, tauhidkan perbuatan Allah, tauhidkan milik Allah Ta'ala. Yang inilah ilmu paling mulia sekali. Maksudnya apa? Kerana tanpa ilmu ni gagal semua amalan yang telah kita buat. Jadi antara disebut alasan ni kenapa ilmu usuluddin, ilmu tauhid ni paling mulia, kerana bicara ilmu tauhid ni, ilmu usuluddin ni kepada barang yang bersangkut paut dengan zatnya Ta'ala. Pasal berkaitan dengan zat. Kalau banding umum, bicara Allah, bicara makhluk Allah, tentulah bicara Allah Ta'ala mahal sekali. Bicara ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tauhid besar sekali, besar lagi. Macam-macam lah nasibah nak buat perbandingan tu, tapi kalau nak banding dengan segala ilmu, tak ada dah ilmu paling mulia selain daripada ilmu tauhid. Macam mudah itu daripada adanya dan sedianya. Baik, jadi antara ilmu nak berkaitan dengan Allah Ta'ala yang kita nak belajar, khasnya atas istilah dia, perkara yang berkaitan dengan zat Allah Ta'ala. Maksudnya nak belajar dan nak faham macam mana disiplin untuk kenal zat Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala zat dia kita bukan kenal dengan boleh capai rupa, bentuk, bau, rasa, juzuk, anggota. Subhanallah, 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 subhanallah. Mana boleh belajar dengan Allah Ta'ala macam tu. Jadi kalau gitu nak belajar dia, belajar apa Allah Ta'ala ni? Kalau kata nak belajar ilmu tauhid berkenaan zat Allah Ta'ala, berkenaan zat Allah Ta'ala ni dia satu nafsiyah, 5 salbiah. Itulah kaedah sipir besar untuk nak faham zat Allah Ta'ala yang laisa kamislihi syai'un. Sipir dia pada satu salbiah, satu nafsiyah, 5 salbiah. Wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hadis, kiamat. 6 sifat ni lah, atau istilah juga para ulama sebut, yang ni bicara zat.
walaupun atas nama sifat, tapi atas bicara dia bicara zat. Bicara zat pasal apa? Pasal memang nak bicara zat Allah Ta'ala dan nak menunjukkan bicara kita ada had dan batasan boleh bicara. Ada perkara yang tak dibenarkan kita untuk bicara pasal tak mampu untuk kita bicara. Yang tu itulah sebab kenapa kita duk belajar bab Allah Ta'ala mengenai zat ni. Kita bukan belajar Allah ada berapa tangan, mata dia macam mana, kaki dia, tangan dia. Gila bahasa tu. Bahkan semua ayat itu ayat kufur tu. Allah ada mata, Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada muka. Subhanallah, subhanallah. Kita macam mana kita belajar lepas tanzih Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan. Subhanallah. Jadi paling besar sekali bila bicara Allah Ta'ala ni, bicara nafsiyah, wujud mesti wujud zat. Bukan saja wujud sifat semata-mata, tapi sifat mesti ada di zat. Dan mestilah wujud Allah Ta'ala ni wujud kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah. Sekali lalu atas disiplin yang diajar dah ada disebut oleh ulama. Inilah pembahasan yang paling usul sekali dalam bab ilmu tauhid. Bahas tu, faham bab tu, antara ilmu yang paling mulia atas muka bumi ni. Jelas apa dia sebut tu? Jadi antaranya nak faham apa? Allah Ta'ala ni siapa? Makhluk ni siapa? Allah ni disebut zatnya Ta'ala daripada adanya. Jadi antara fahaman kita kepada Allah Ta'ala nak bicara apa zatnya mana? Zat dia ada, zat dia kidam, zat dia baqa, zat dia mukhalafah lil hadis, zat dia qiyam bi nafsih, zat dia wahdaniyah. Jadi inilah asas nak faham mengenai zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala bukan boleh bayang, bukan boleh khayal, tidak. Salah siapa yang belajar dalam agama kita, dia belajar nak mengenal Allah Ta'ala, ilmu makrifat ke hakikat ke apa kan, dengan kaedah dia mengenal zat Allah Ta'ala, bagi dapat faham zat Allah Ta'ala macam mana. Itu yang salah besar fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala ni ada ciri dan kriteria yang ada pada makhluk. Siapa yang tikap macam tu boleh jadi kufur tu. Pasal apa tu? Pasal fahaman dia dengan Allah Ta'ala tak betul. Pasal duk faham Allah, apa dia yang boleh jadi kufur ni? Faham Allah mata, Allah muka, Allah tangan, Allah kaki. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala ni macam mana? Dia zat dia satu, tapi nak jadi dia tu bersusun dari berbagai-bagai benda unsur untuk menjadikan diri dia yang satu tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Pasal sipir dia dah Allah saja zati wujud. Makhluk asal tak wujud. Sipir tu kena ingat sungguh. Kadang ada bab kita belajar sifat sampel aja gitu, kita rasa faham dah. Semak-semak rupanya tak faham lagi. Semak rupanya tak faham lagi. Saya sebut sekali lalu iaitu. Jadi antaranya nak faham Allah Ta'ala ni macam mana? Wujud sedia, kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wahdaniyah. Jadi Allah Ta'ala zat dia maha tinggi itu sedia adanya. Yang kita nak faham ke zat dia, ada Allah Ta'ala dan sedianya. Siap, selesai. Alif lam kha tu ialah iqra ila akhiri. Bacalah sampai habis wujud kidam baqa mukhalafah lil hawadis qiyam bi nafsi wahdaniyah kudrat iradat. Jadi kalau kudrat tu atau umum pula bahasa masuk bicara bab kudrat, dia bicara bab sifat ma'ani. Nak bicara dah sabit zat, apa sifat dia melayakkan manusia ni semua akan fakir, makhluk semua akan fakir pada Allah Ta'ala. Makhluk ni sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Baik, jadi bacalah sampai habis tu wujud kidam baqa mukhalafah lil hadis qiyam bi nafsi wadaniyah iradat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Pendeknya ialah ilmu bicara mengenal Allah Ta'ala. Jadi ilmu tauhid, ilmu usul ini ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala. Dan mengenal ni macam mana? Mengenal ni sampai terasa hati, mengenal Allah Ta'ala dan sampai rasa terhutang budi ke Allah Ta'ala di atas
apa yang Allah Ta'ala anugerahi kepada kita. Jadi itulah istilah ilmu usuluddin. Ilmu, kata dia lah ilmu bicara mengenal Allah Ta'ala. Dan Rasulnya, begitu juga Rasulnya. Itu yang kata semua apa yang kita ambil belajar ni semua mesti bersumber kan daripada makna yang ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap. Maka janganlah sekali-kali anak letakkan sebelah belakang akan ilmu ini. Jangan duduk belakang. Dengan bahasa janganlah membelakangkan ilmu tauhid. Lama-lama ni tuan, saya kata tu apa? Ya Allah, tauhid ni risau sangat kita tengok. Padahal dia lah ilmu paling besar sekali. Kebanyakan zaman ni bila dah termakan umpan Wahabi tu misalnya, dia akan kata apa? Ilmu tauhid ni susah. Sedangkan ilmu tauhid tu prinsip besar dia la ilaha illallah. Siap. Susah apa? Cuma nak ambil faham dia tu. Tu kena disiplin elok-elok. Kalau kita dengar faham reti satu-satu disiplin, kerasnya atas nama sifat 20 ni, memang ilmu yang paling mantap nak bicara bab ketuhanan, tak ada lain lah. Tak ada lain lah. Melainkan ilmu yang telah disepakati ini nak menunjukkan bersabit pula salaf dan khalaf mengatakan sifat Allah Ta'ala ni mesti wujud, qidam, baqa', mukhalafah dan wadis sekian min nafsi sampai habis. Baik, maka janganlah sekali-kali anak letak sebelah belakang akan ilmu ini, kerana kesemua ibadat itu tidak diterima akan dia daripada orang yang tidak kenal akan Allah Ta'ala. Siapa tak kenal Allah Ta'ala, ibadat tak terima. Quran pun kita sebut tadi, dia nakalkan satu ayat Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, innama yataqullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Ta'ala hanya terima qabul amalan daripada orang taqwa. Satu kena cari jalan lah taqwa tu. Ya Allah, ya Allah. Jadi kewajipan untuk ilmu ni seperti mana hadis yang tersebut dalam hadis Duratun Nasihin. Dia kata, qila ya Rasulullah ayyul amali afdalu, wa qala al-ilmu billahi li'anna qaliluhu al-amal, li'anna al-qalil al-amal yanfa'u ma'al ilmi wa anna kathir al-amal la yanfa'u ma'al ilmi. Rasulullah pernah ditanya, kata dia, dikatakan, hai Rasulullah, wahai Rasulullah, yang manakah daripada segala amal itu afdal? Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tu tanya, Rasulullah boleh jawab dah. Rasulullah tahu maksud dia tanya tu apa dia. Dan kenal, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana amal afdal ni? Dia jawab macam ni, kenal dengan Allah Ta'ala kerana sedikit. Baik. Antara ilmu yang paling afdal, amal yang paling afdal adalah kenal Allah Ta'ala. Jadi amal yang paling afdal atau kita bicara buat amal ni adalah kenal Allah Ta'ala. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Ada ilmu dia kena mengaji khas, ilmu tauhid praktikal. Macam mana nak boleh dapat kenal Allah Ta'ala, boleh hadir hati ke Allah Ta'ala. Panjanglah sebut tu, sabuk ada bab dia jumpa insya-Allah. Baik, pasal apa masalah sangat kalau tak kenal Allah Ta'ala ni? Kerana sedikit daripada amal memberi manfaat ia serta kenal itu. Dengan sebab kenal Allah Ta'ala, walaupun kita buat benda tu kecil, dengan sebab kenal, beza pahala generasi pertama, kedua, ketiga tu nisbah mengaji tu. Pasal mana dia yang lebih besar manfaat.
Jadi maka sabdanya tahu dan kenal dengan Allah Ta'ala itu satu paling afdal. Satu masyhur dengan perkataan awaluddin ma'rifatullah. Kerana sedikit daripada amal memberi manfaat ia serta kenal itu. Kalau memang kenal Allah Ta'ala, kalaupun amal kita buat sikit, dengan sebab kenal, amal kita yang sikit tu besar manfaatnya. Jaga sikit, dah bagi faham tentulah. Apa maksud dia ni? Maksudnya, walaupun amal kita ni buat hanya takat fardu, hak sunat tu katalah tak boleh nak buat lagi. Faham tu memang rugi macam jauh lah. Tapi pasal dia kenal, dia faham pada Allah Ta'ala, walaupun amal dia sikit, orang sunat pun tak buat. Tapi pasal dia kenal, besar lagi pahala yang ada pada dia. Dengan sebab dia kenal tu, dia buat ibadat berbanding orang lain dia buat fardu sunat. Tengok sekali lalu. Satu kaedah kita, macam mana nak bagi amalan kita layak untuk berbekal di akhirat esok? Kena kenal Allah Ta'ala, walaupun ibadat sikit tapi manfaat dia besar. Gitu. Saya ngaji ada tok guru misal kata dia macam mana bandingan ni, ngaji dulu bagi pandai biar CJ besar-besar, PhD gaji sebulan pun kena padan lah. Orang 4-5 bulan kita sebulan. Boleh faham sebab apa? Siapa? Kita gaji PhD mahal lah. Kalau tak lulus darjah 6 tu pun fail banyak pelajaran, pergi kerja. Kalau PhD dapat setelah sebulan 20,000, boh weh pasal contoh kan. Agak-agak tak lulus darjah 6 ni dapat apa? Dia PKK pun tak lulus. Agak-agak berapa pendapatan sebulan? Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Sikitlah saya nak cerita apa ni. Nak buat bandingan tu. Jadi macam mana nak boleh dapat kerja macam PhD tu? Kena mengaji. Macam mana nak dapat pahala macam Nabi-Nabi, macam mana Nabi Rasul, macam mana awliya, siddiqin, syuhada wa salihin? Mengenang ngaji. Mengenang ngaji macam mana? Mengaji kena cara dia. Cara yang betul, kaifiat yang betul. Dengan antara kaifiat yang betul apa? Belajar dengan kenal Allah Ta'ala. Walaupun amal kita sedikit, dengan sebab kenal ni Allah Ta'ala bagi kita ganjaran yang besar. Satu kita tengok dalam hadis-hadis pun memang ada banyak menunjukkan kemuliaan siapa yang boleh guna akal untuk kenal Allah Ta'ala, walaupun cerita tu hanya sekadar untuk menunjukkan kemuliaan berfikir dengan apa yang dia tengok, dia lihat, boleh kenal Allah Ta'ala, boleh mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang tu besar lagi manfaat berbanding dengan duk ibadat tapi tak kenal Allah Ta'ala. Itu maksud dia kata sedikit daripada amal ni. Maksudnya amal ni walaupun sikit, kalau ambil mudah sekurang-kurang amal sikit tu macam mana? Walaupun hanya buat sembahyang fardu, qabliyah ba'diyah pun tak buat, tapi dengan sebab dia kenal sembahyang dia dengan fardu tu saja pun padan dah. Sikitlah Allah dia sebut, dia pasal dia cerita ni mana lebih afdal kan. Jadi faham tu kalau buat amal 10 tahun dah buat amal solat. Untuk tanya dia, mu solat ni sembah siapa? Sembah Allah lah. Apa perasaanmu bila duk sembah? Nak perasaan apa? Sembah lah. Dia tak faham, dia tak reti, dia tak kenal. Sikitlah lagi contoh tu nak menunjukkan ada perbezaan di situ. Satu, ilmu kita mengenal Allah Ta'ala ni dia besar sangat fadilat, besar sangat fadilat. Bahkan mengenal Allah Ta'ala tu suku. Mengenal apa pula? Mengenal apa dia dengan dah kenal Allah Ta'ala ni, kenal syariat diajar oleh Rasul, oleh Allah Ta'ala. Dia yang perkenalkan hukum hakam satu-satu, pergi belajar dengan para ulama tutur guru yang ada, pergi belajar sampai sempurna pahaman kita dalam syarak tu. Hak tu sebaik-baik keadaan lah. Maksud apa? Dah lah kenal Allah Ta'ala, itu banyak pula ibadat yang taat yang dia buat, taat pun dengan penuh berkualiti. Tu terbaik sekali lah. Biasa disebut walaupun amal dia sedikit, maksud sedikit ni sekurang-kurang piawaian fardu dia selesai, tapi dia arif billah. Allahumma salli alaihi wasallam. Satu beza antara arif dengan abid. Abid laki ibadat, dia ada ilmu buat ibadat dia. Betul? Nisbah arif tu
Itu satu hal. Tapi kalau orang arif bila ni kenal Allah Ta'ala ni macam mana? Oh, dia kenal Allah Ta'ala walaupun tak duduk dalam solat, tapi hati dia kadang-kadang lebih mentauhid ke Allah Ta'ala daripada waktu dalam solat. Itu kadang nak syarahkan kata amal ni walaupun sedikit tapi dia beri manfaat berserta dengan kenal tu. Lepas kita ibadat setahun tak kenal siapa-siapa, kita sembah, memang sembah setahun, ada apa-apa perasaan, ada apa-apa perubahan sikitlah dengan bahasa kita kan, mana afdal tu. Kalau kita dah ni 50 tolak 15 35 tahun ni sembahyang serupa macam budak-budak dulu kan, sampai sekarang serupa lagi. Apa masalah? Salah tauhid, salah tak kenal. Kalau kita kenal macam mana? Oh, setiap hari-hari kita lalu ni adalah tauhid. Makin kenal. Jadi kalau kita tak kenal tu yang kadang-kadang 10 tahun ibadat sembahyang, rupanya tak reti lagi. Mari ribut taufan, kacau. Kacau apa? Ibadat pun tak buat, geluh kesah, menyesailah, silap aku. Dah boleh buat taat pun dia kata dia silap lagi. Na'udzubillah. Panjang tu kalau cara tu sekali lalu. Dan sesungguhnya banyak amal yang tidak memberi manfaat ia serta jahil itu, walaupun ada berapa banyak manfaat, berapa banyak amal yang dia tak manfaat kalau dia amal-amal tapi jahil. Contoh mudahlah kalau kita sebut, contoh dia duk kaji katik zahir ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahu seumpamanya hati lalai langsung, tak tahu langsung nak hadir apa dia macam mana. Saya silap jemu lah zikir ni. Yang tu padah dia tu kan, dia nak sebut tu maksudnya walaupun amal banyak tapi duk zikir lah apa, asyik silap dia jemu pula dengan amalan yang dia buat. Tapi kalau arif billah macam mana, memang asal kadang dia buat fardu sunat pun tak buat, tapi hari demi hari makin kuat semangat dia. Dia jaga satu solat sunat sampai tahap habis sembahyang sunat, sampai tahap sentiasa duduk dalam keadaan solat. Pasal apa? Arif. Kita kalau tak arif, kalau hafiz sekalipun, contoh Quran apa baca Quran macam apa? Kuliakuhu. Tok Imam jadi Tok Imam macam apa? Wadduha alam nasyrah. Contohlah. Apa masalah ni? Kena. Kalau orang kena macam mana? Dia faham ada tauhid ni macam mana? Cari waktu sedap, bagus, selesa. Dia pun hilang nak ngantuk apa, rehat apa siap. Allahu Akbar 3 jam. Banyak. Apa masalah ni? Dia kena. Dia sedap, lazat. Istilahnya zikir munajat pada Allah Ta'ala tu. Orang tak faham. Na'udzubillah. Satu belajar lagi molek, mudah-mudahan kita dapat nikmat besar ni. Amin. Jadi kalau serta jahil dia dalam amal sedikit sangat memberi manfaat. Maka nyata bagi kita dengan hadis ini bahawasanya ilmu usuluddin ialah syarat bagi laku dan bagi memberi manfaat oleh Allah Ta'ala segala amalan kita di akhirat kelak. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran lagi, dalil lagi, sebab kata wajibnya kita pergi belajar ilmu nak mengenal Allah Ta'ala. Asal nak bicara situ, firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka hendaklah tahu dan kenal dan yakin, tasdik sungguh oleh kamu akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Bahasa lain macam mana? Yakni Allah jualah ilah, Allah jualah Tuhan. Tuhan tu cakap Melayu, ilah ni asal bahasa Arab. Allah jualah ilah, makhluk bukan Tuhan. Allah jualah yang layak disembah, makhluk tak layak disembah. Baik. Maka hendaklah tahu, fa'alam, yakni Allah jualah Tuhan, tiada yang lainnya yang jadi Allah Ta'ala ni.
sama sekali untuk jadi Tuhan. Dan Allah Ta'ala juga mendatangkan beberapa dalil dalam Quran dengan bahawasanya bersifat ia dengan bagian sifat seperti firman-Nya. Sebab sifat Allah sendiri yang menceritakan ni adalah sifat dia. Walaupun sifat ni menunjukkan siapa zat Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'an. Terjemahannya apa? Allah lah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yang ni daripada perkara mungkin ni, makhluk ni. Allah lah yang jadikan setiap satu, tak ada satu daripada nama makhluk yang boleh jadi sendiri kan? Yang tu adalah juga antara makna ilah tu yang kena faham. Dengan kita faham tu, maksudnya la ilaha illallah ni nak faham apa? Allah saja yang wajib wujud, makhluk semua jaizul wujud, mungkin wujud. Allah sajalah yang kidam yang baqa, makhluk ni baru dan fana. Sekali lalu Allah sebut itu. Baik, maka lazimlah adanya Allah Ta'ala, ada firman-Nya. Baik, jadi daripada kaedah tu dia akan sebut bahawasanya mestilah lazim adanya, sabitnya Allah Ta'ala ni kan? Pasal sifat dia ada, dia khaliqu kulli syai'. Jadi syai' ni Allah lah khaliqnya. Bila ada makhluk, maksudnya mesti ada khaliq. Makhluk dan khaliq berpisah tiada. Baik, artinya Allah lah yang menjadikan tiap-tiap satu yang ni daripada perkara yang mungkin. Jadi setiap satu yang kita bicara ni, setiap nama mungkin Allah, hak dia nak buat satu ataupun tidak. Maka lazimlah ada Allah Ta'ala dalam firman. Jadi mesti ada Allah Ta'ala, mesti ada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala huwal awal wal akhir, artinya ialah Allah ni dialah yang awal, yang ni maksudnya ada sebelum daripada ada makhluknya. Okey, itu satu hal. Awal, mesti faham dengan awal maknanya itu. Dan Allah Ta'ala itu, dan ini yang akhir, yang kekal. Dan ini yang akhir, yang kekal. Kemudian daripada binasa makhluknya, maka mana ni? Dia tak selesai tu. Yang awal yang ni yang ada sebelum daripada ada makhluk, dan ini dan ianya, dan ianya yang akhir. Allah juga yang akhir, yang kekal, kemudian daripada binasa makhluknya. Okey, itu makna akhir. Akhir ni maksudnya Allah Ta'ala kekal, tak binasa. Jadi huwal awal dengan mana Allah Ta'ala ni qadim. Siap. Okay, dulu. Maka diretikan, ada ya tak ada tu, direntikan maksudnya dipahamkan qadimnya dan baqa. Ya, reti tu, diretikan qadimnya baqa. Huwal awal maksudnya qadim, huwal akhir maksudnya baqa. Itulah antara makna ilmu mengenai Allah Ta'ala tu kan. Bila Allah Ta'ala qadim, apa faham? Makhluk ni baru. Kita ni baru. Allah lah yang baharukan kita, dia yang bagi ada kita. Alhamdulillah. Nak hayati tauhid tu kan. Macam tu kaedah dia, sebut ulama. Dan firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tu nak cerita tu semua sifat-sifat salbiah. Dengan kita nak faham Allah ni, yang faham ke zat Allah Ta'ala ni macam ni kaedah bahar dia. Belajar bukan nak faham macam mana rupa zat, tapi apa sempadan. Kalau nak faham ke zat, jangan tersilap faham sampai terfikir terhayal apa yang tak sepatutnya terfikir terhayal itu. Yang tu sepatutnya, yang tu bukan i'tiqadkan sebagai Tuhan, tapi tak kena gaya kita. Yang salah kita i'tiqad tu, hak tu kita dah anggap sebagai Tuhan. Alhamdulillah. Jadi antaranya laisa kamitslihi syai', artinya tidak ada seperti umpamanya Allah Ta'ala, ataupun seperti zatnya Allah Ta'ala ni sesuatu pun, tak ada satu pun yang seumpama Allah Ta'ala. Yang ni kena belajar tauhid khas lah. Kita pun dah belajar dulu
Jadi maksud tak ada seumpama ni macam mana? Bab zat, Allah dah wajib wujud, tak ada yang selain pada Allah Ta'ala wajib wujud, tak ada. Makhluk bukan wajib wujud, makhluk jaizul wujud. Itu mesti ambil satu. Bab sifat, Allah huwal hayyul qayyum, dia jualah yang hidup, makhluk semua asal mati. Itu ni hidup, Allah yang hidupkan kami, Allah yang hidupkan kita. Jadi barulah boleh faham bab ketuhanan tu dengan kita rasa kita ni adalah makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi mengikut kehendak dia, dan wajib atas kita mentauhidkan dia, mensyukuri nikmat dia beri, dan dengan kita kenal apa yang selayak pada dia dan tanzih yang pada dia daripada dia, apa yang perkara yang tak sepatutnya dia intikad. Baik, tu lain cakap menjadi syait, tak ada apa siapa orang suatu dengan dia serupa. Tu saya sebut ni zat, sifat, apa lah Allah saja yang ada daya upaya. Kita ni la haula wala quwata illa billah. Macam mana nak bawa tu? Allah bila dia saja ilah, Allah dia saja milik apa yang ada langit bumi. Kita tak milik, kita diri kita pun kita tak milik. La ilaha illallah. InsyaAllah faham tu. Tambah pula yang ujung penutup macam mana? Wahdaniyah, Allah jua asal zat dia, sifat dia, faal. Baik, jadi yang tu masalah laisa kamitslihi syai', maka dihentikan menyalahi dengan segala yang baharu. Demikianlah hingga firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Jadi dia kata susunggilah satu-satu tu sampai pada firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Artinya dan bercakap Allah Ta'ala akan Nabi Musa, bercakap sebagai bercakap tu bahasa lama. Maksudnya apa? Sungguh memang Allah bercakap dengan Nabi Musa. Itu nak mensabitkan dari kalam, maka dihentikan ada sifat kalam baginya, bagi orang salah. Hubunglah kata dia sifat ni hingga akhir barang yang dibicarakan dia pada ilmu usuluddin. Sambunglah lepas kalam, qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya. Maka ulama ahli sunnah yang termaklum itu hingga kelaziman bagi maka dihentikan ada sifat kalam baginya. Hubungkanlah hingga barang yang dibicarakan ke dia, maka hubungkanlah hingga akhir barang yang dibicara akan dia pada ilmu usuluddin. Maklum bicara akan dia pada ilmu usuluddin bagi ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang termaklum itu, maklum siap dah, wujud kidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Teruskan bicara tu. Kalau antara kita dah belajar jelas tu apa dia? Zat, sifat, afal, asar milik. Makhluk tak ada milik apa, Allah lah milik satu. Faham yang betul macam ni barulah boleh. Dengan kita faham la ilaha illallah ni boleh mentauhid Allah Ta'ala, istilah dia kenal. Baru kenal, baru boleh ada perasaan dengan Allah Ta'ala, rasa terhutang budi, makan budi banyak dengan dia. Siapa? Oh, dia bagi kita nyawa, dia bagi kita sihat, dia bagi kita melihat, dia bagi kita mendengar. Tak nanti dapat duit apa-apa untuk syukur kat dia. Memang sentiasa 24 jam apa yang ada pada kita ni limpah kurnia anugerah dia bagi kita ada, dia bagi kita hidup. Inilah maklumat daripada ulama ahli sunnah wal jamaah yang ittifaq salah dan khalaf, yang menyebabkan jadinya sungguh kita beriman kepada Allah Ta'ala dan faham betul prinsip laisa kamitslihi syai', yang tak ada langsung sekutu kita dengan Allah Ta'ala sesuatu, dan tak ada langsung dalam hati sanubari kita terfikir, terlintas, terbayang siapa dia Allah Ta'ala ni dari sudut rupa macam mana sifat-sifat makhluk ni. Subhanallah, pasal fahamnya kita dengan laisa kamitslihi syai'. Hingga kata dia kelaziman bagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Antara lazim ni apa? Makni mesti ada maknawiyah. Itulah maksud kelaziman di sini. Seperti bukan tak ada Allah Ta'ala yang lazim bagi wujudnya. Seperti kata dia Allah ada, jadi apa? Mustahil lah tak ada. Mustahil lah tak ada.
Bila ada tu wajib, mustahil lah tak ada. Dia nak sebut bahasa-bahasa macam tu lah. Allah Ta'ala ni bila wajib kidam, mustahil lah. Dia ada, itu istilahnya terlazim. Bila sabit sifat wajib, tentulah di sebalik daripada sifat Allah Ta'ala tu terlazim dan ternafi. Bahkan yang ternafi daripada Allah Ta'ala tu, yang itulah asal sifat makhluk. Tu kaedah kita lah tu, ahli sunnah macam apa? Allah ada, mustahil tiada. Ni tiada ni sifat apa? Tiada ni sifat makhluk. Ni ada, Allah ni ada. Baru betul, faham? Itu baru betul, laisa kamitslihi syai' dah. Itulah istilah kelaziman. Satu, Allah Ta'ala wajib ada, mustahil tiada. InsyaAllah. Begitu juga yang seterusnya. Ada bab kita dah ajar tu, dah belajar, dah khatam kitab tu, mana tak ada, pergi tengok lain lah. Kita nak urai situ panjang kan, tapi dia nak sebut kaedah. Seperti bukan tak ada Allah Ta'ala yang lazim bagi wujudnya, dan bukan baharunya yang lazim bagi sedianya. Kalau bahasa Arab ni disebut, bila Allah Ta'ala wajib bersifat, sifat wajib ni wajib ada, mustahil tak ada kan? Jadi kemustahilan tiada tu, yang tu sifat Allah Ta'ala. Yang tu yang dipanggil istihalatul mustahil. Wajib pun Allah Ta'ala wajib wujud. Mana sifat Allah Ta'ala? Wujudul wajib, mesti bersifat wujud tu, mesti wujud tu sifatlah. Bila wujud sifat Allah Ta'ala, mustahil lawannya tiada. Tiada ni kemustahilan tiada tu, itu sifat Allah Ta'ala. Itulah istilah dia dipanggil istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil itulah sifat Allah Ta'ala. Bukan Allah wujud, lepas tu lawannya tiada. Tiada tu sifat Allah Ta'ala, bukan tiada tu sifat Allah Ta'ala. Lazim daripada ada tu apa dia? Mustahil tiada tu, itu sifat Allah Ta'ala. Yang tu pun kalau nisbah ilmu dia ada bahas khas itu. Cuma kalau saya jarang ajar jenis-jenis macam tu, pasal kalau tak mengadap betul-betul, bab tu dia susah sikit nak faham. Kadang susah kan, kalau faham betul-betul tak susah mana. Satu jarang sikit bahas beza antara mustahil, istihalah. So, kalau orang awam kita ajar tu bukan tak boleh faham, tapi selalu sakit kepala sikit. Dia tak boleh beza antara mustahil dengan istihalah. Istihalatul mustahil apa? Wajib dengan wujubul wajib. Jawaz dengan jawazul jaiz. Yang tu panjang umur nanti jumpalah, tengok tempat mana munasabah. Baik, nisbah dia nak sebut kat kita ni, nak cerita ilmu usuluddin, ilmu paling besar sekali. Dan belajarlah ilmu usuluddin yang ittifaq ulama salaf dan khalaf, yang sabit dengan akli nakli, yang telah disedaraikan kat kita. Wajib kita belajar lagi faham yang elok. Ada ilmu khas bicara situ. Tak mana wujud kidam baqa mukhalafah lil hawadis qiyam nasi wa dalil qudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadira murida aliman hayyan sami'a basar mutakalliman. Lepas tu lawan daripada tu mustahil pada Allah Ta'ala, satu sifat harus pada Allah Ta'ala, fi'lu mungkinin aw tarkuhu. Macam mana nak faham dengan wujubul wajib, istihalatul mustahil, tu lain cerita. Tapi dari segi nak sebut angka sifat yang telah ittifaq oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, ambil parti daripada Quran hadis, ni 20 wajib, 20 mustahil, satu harus, ada 41 aqaidul iman dalam la ilaha illallah, yang itulah antara makna fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekali lalu sebut gitu. Banyak umur kalau agak tak faham tanya. Situ dulu penjagaan. Apabila kita sudah faham bahawasanya Allah Ta'ala suruh kenal dia, maka tetaplah disuruhkan kenal juga barang yang bersangkut paut dengan dia. Jadi insyaAllah kita nak sambung ni, dia ngajar satu lagi kaedah. Bila Allah Ta'ala suruh kita kenal dia, sedangkan nak kenal Allah Ta'ala ni lain sekam misli syai', tak boleh nak bayang. Itu apa jalan nak kenal dia? Kena kenal makhluk. Dia akan sambung situ nantilah. Asal tak akan sempurna mengenal Allah Ta'ala, melainkan jalan mengenal Allah Ta'ala adalah makhluk. Itu masuk dalam CP disebut tadi. Nak kenal Allah Ta'ala, CP dah ada,
Tapi Allah Ta'ala kita tak boleh nak idrak dia dengan nak faham dia, pasal bukan boleh nak rupa bayang banding. Subhanallah, betul macam mana jalan nak bagi hadir hati pada dia? Kenalilah makhluk, pasal makhluk tak berpisah pada Allah Ta'ala. Khasnya makhluk tu kita, sedarnya kita ke kita, hadirkan Allah bagi ada kita. Itulah jalan tauhid. Kita ni asal mayat ni hidup, Allah bagi hidup aku, ya Allah kau bagi hidup aku. Tu bukan Allah fikir Allah ni jangan la ilaha illallah, tiada yang wujud melainkan Allah. Allah wujud, Allah duk fikir Allah Taala wujud tu. Mana boleh? Mana boleh? Mampu fikir itu, pecah kepala pun tak boleh dapat. Macam mana? Allah memang wujud. Untuk apa? Nak macam mana nak bagi dapat hadir wujud? Aku tak wujud. Ni wujud. Allah wujudkan aku. Tu kaifiat nak istilah hadir hati ke Allah Taala. Inilah kaifiat iman. Itulah kaifiat iman. Bukan kaifiat iman ni Allah wujud. Nak bagi faham wujud tu, wujud macam tu. Mampu tak faham. Bukan macam tu cara dia. Itu kalau kita belajar disiplin, ulama ajar betul-betul mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, bukan susah pun belajar tauhid ni. Ada CP yang dah ada, insya-Allah panjang umur jumpa lagi. Situlah dulu penjagaan yang sebut kaedah mengenal Allah Taala satu hal. Mustahil tu tanzih yang ada dia. Sifat mustahil inilah asal makhluk. Betul. Kata tak ada ni sifat makhluk. Ni ada, Allah lah bagi ada makhluk. Dapat tauhid. Insya-Allah. Sambung situ nanti. Kalau tak boleh nak situ, kalau ikut antara besar kaedah nak pergi faham macam mana kaifiat diajar oleh ulama, dengan kenal makhluk, kenal diri sendiri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Bukan kaedah dia fa'lam annahu la ilaha illallah ni arif rabbak. Tak boleh. Memang tak boleh arif rabbak dari sudut kenal dia hakikat zat dia macam mana. Tu yang kalau Wahabi dia salah sini. Allah duduk di arah, Allah duduk di langit, Allah duduk di atas, Allah atas pada atas, Allah ada muka, Allah ada tangan. Dia faham zat Allah Ta'ala, dia i'tiqad zat Allah Ta'ala tu. Sedangkan bukan macam tu kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita mana boleh memikir zat Allah Ta'ala, tempat Allah Ta'ala. Itu istilahnya memikirkan hakikat zat. Salah tu disiplin ilmu tu. InsyaAllah jumpa ke depan. Situ dulu. Ada soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nurin kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya rahman. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdal salatin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika. Zakaraka dzakirun wa ghafala